Alright. Okay, so mari kita mulakan today's class dengan yang benda ini. So 5.2, this is in chapter 5, electronic configuration. Alright, and kita macam saya beritahu, kita ada dua parts iaitu 5.1 and 5.2, quantum numbers dan juga electronic configuration. Berdengar dengan clear bahkan? Dengar sir. Boleh. Alright, so today kita akan fokus on electronic configuration. Okay, dalam bahasa Melayu susunan elektron ataupun kalau mau direct translate, konfigurasi elektron. Okay, very direct translate. Susunan elektron. Dulu kamu belajar 281, 282, 2.8, 2.8.1 gitu kan. And now kita akan tell you, bukanlah bilang totally salah ya. Kamu kena faham, the principle in learning science, okay. You're gonna start dengan benda yang paling senang orang faham dulu. Yang paling mudah yang orang bilang, orang kebanyakan awam boleh faham. And as we belajar lebih banyak, kita sedar, oh rupanya yang sebelum ni kurang tepat, bukannya totally salah, kurang tepat lah, inaccurate. So sama macam yang sebelum ni kan, bila kita belajar konsep quantum numbers, we know that actually elektron tu bukannya dalam petala yang satu petala, dua petala gitu kan. Dia sebenarnya ada dia punya susunan tersendiri, ada dia punya kedudukan tersendiri. Okay. Mau bilang totally salah tidak, sebab itulah yang paling terbaik pada masa itu dan sampai sekarang masih ada lagi perdebatan sebenarnya. And who knows, one day mungkin kamu akan memberikan satu rule yang tersendiri kan, we never know. So ini adalah benda yang kita akan belajar dalam 5.2. Okay, kamu kena tahu untuk state Aufbau principle, Hans rule and Pauli exclusion principle. 3 rule yang kita guna. Okay, dan kita akan guna rule itu untuk isi elektron dalam orbital. And then kita kena belajar menulis susunan elektron menggunakan SPDF notation. Okay, untuk atoms dan juga untuk ion. Monoatomic ion, ion yang biasa-biasa saja. Di sini bilang proton limit sampai 23 proton ya, tapi kalau kita belajar lebih pun tidak ada masalah. Okay, let's start. So, introduction. So, ini macam saya cakap tadi, yang ini adalah tidak accurate. Okay, bukan bilang totally salah, tapi kurang accurate. Okay, tidak mau lama-lama di sana. So, ini adalah tujuan kita belajar ini, supaya kita boleh tahu macam mana mau susun elektron. Okay, dan juga kita tahu bahawa ada dua cara, itu dengan satu menggunakan orbital diagram, satu menggunakan SPDF notation. Jadi, ini adalah 3 rule yang kamu kena tahu. Okay. Okay, secara ringkasnya, first sekali adalah Aufbau. Okay, Aufbau principle, dia cakap ni, okay. Aufbau itu bukan nama orang ya, walaupun kebanyakan prinsip adalah nama orang. This one bukan nama orang, dia adalah Germany word, bermaksud semakin meningkat, increasing. So 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Kenapa susunan dia begini? Okay, susunan dia begini sebab ada dia punya diagram iaitu seperti ini. So ini adalah diagramnya. Jadi susunan ini memang daripada level 1, level 2, 2 tu pula pecah kepada 2S dengan 2P, P lagi tinggi daripada S, and then lepas tu masuk P3, okay. Dan cuma ada satu benda di sini yang agak pelik iaitu 3D bila kosong lebih tinggi daripada 4S. Jadi kalau ikut Aufbau kita kena isi daripada yang lower energy level dulu kan, baru pergi yang naik atas. Jadi that's why elektron akan isi dulu 4S sebelum isi 3D. Okay. So far so good? Laju kah? Atau boleh follow? Okay je. Boleh follow. Okay, itu first rule. Second rule adalah ini, Pauli exclusion principle. Okay, hukum pengecualian Pauli. Bahasa Melayu dia, kalau saya tidak salah lah. Okay, dia cakap no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. Sebenarnya ada banyak cara mau describe Pauli exclusion principle ni. Kalau kamu rujuk pacik Google atau kamu pergi tengok dekat buku, ada certain buku bagi definition yang lain. Tapi ini ada definition yang saya yakin diterima oleh semua. Okay, dan tidak membawa maksud yang berbeza pun. Sebab dia cakap di sini, setiap elektron dia masing-masing ada identiti tersendiri, iaitu dia tidak boleh ada yang sebiji sama. Contohlah kalau saya tengok kan, ini ada room 2S, okay, bilik 2S, okay. 2S ada satu bilik sejak kan. Jadi kalau kita tengok ada 2 elektron ni, katakan elektron A dan elektron B, okay. Dia punya set untuk elektron A and LMS dia katakan 2 tu merujuk kepada 2, kosong sebab S,
Kosong lagi sebab M sama dengan kosong kan? Tidak boleh lagi M sama dengan 1 kan? Sebab nilai M bergantung kepada nilai L. Betul? Okay. And then next adalah value ni S. Okay. Kalau kamu perasan elektron B pun sama sebiji 200. NLM dia semua sama ni. Sama sebiji. Tetapi dia punya value S satu positive half, satu negative half. Alright. So, itu menunjukkan bahawa dia boleh sama sampai 3, tapi kalau sampai 4 tidak boleh sudah. Maksudnya dalam bilik yang sama, ada satu mesti positif, satu lagi mesti negatif. Cuma persoalannya guys, A ke atas kan arah dia. Sini positive half. B ke bawah, negative half. Okay, saya mau tanya pendapat kamu lah. Bolehkah kalau saya bagi B itu yang negatif, yang positive half, yang A itu yang negative half? Bolehkah? Boleh. Okey, boleh. Jawapannya boleh. Sebab masing-masing boleh. Cuma kena faham bahawa kalau A sudah negative half, B tidak boleh lagi negative half. Faham ya? Sebab itulah ada rule ini. Pauli exclusion principle. Do you understand this? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. So saya move on ke seterusnya. So settle yang ini. Pauli, masih lagi Pauli. Okay. Bila Pauli cakap begitu, maksudnya tidak bolehlah wujud dalam satu bilik tu dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Dah kisahlah kau tulis ke atas tu begini ataupun atas tu begitu, tidak boleh. Dia tiada bilang kiri kanan punya atas. Dia mesti atas atau bawah saja kan. So kalau kamu tulis begini, satu lagi mesti begini. Kalau kamu tulis satu begini, satu lagi mesti begitu. Pasangan dia. Okey? Tidak bolehlah semuanya. Dah kisahlah. Okey. Ada certain buku, okey, saya just mau bagi tahu lah, ada certain buku dia buat begini ya. Tiada masalah. Boleh. Okey. Jangan anggap kepala separuh tu half ya. Tidak semestinya. Spin number tu memang nombor dia half, negative half, positive half ya. Okey, negatif 1/2, positif 1/2. Tapi kalau dia mau lukis begini tiada masalah. No problemo. Boleh. Asalkan opposite spin. Dalam orbital yang sama mesti opposite spin. Are we okay guys? Okay, sir. Okay, sir. And last but not least, the third rule, Hans rule, okay? Ataupun dia panggil sebagai nama lain dia, empty bus rule. Tapi kamu janganlah pakai nama ni. Ini cuma mau bagi tahu ini nama lain dia lah, empty bus rule. Hukum bus kosong. Okey, kenapa nama hukum bus kosong? Dia cakap kalau kita dalam satu bus kita mau duduk kan, jarang kecuali kalau kita kenal kawan kita kan. Kalau kita dalam satu bus yang semua kita dah kenal, kita akan mesti masuk ikut mana yang kosong kan. Kita duduk sebelah kosong-kosong dulu. Bila sudah semua seat sudah ada orang, yang macam kan seat biasa dua-dua kan, seat dalam bus tu kan. Jadi bila sudah terisi sebelah tu barulah kita pergi isi yang sebelah-sebelah lagi. Maksudnya kita tidak akan terus masuk terus seat nomor 1 sebelah yang kita isi. Kita akan isi yang di belakang ke belakang. Jarang kan kita mau isi yang sebelah orang yang inilah, kecuali kalau mungkin kamu punya crush. Berani kau duduk sebelah crush kau? Memang enggak lah kan. Mungkin kamu akan duduk di belakang dia kali kan. Okay. So anyway, Hans rule cakap apa? Dia cakap electron will fill up degenerate orbitals singly with same spin sebelum dia pairing up. Okay. Maksudnya, kena faham term ini dulu. Degenerate orbital. Sudah terangkan sebelum ini kan? Degenerate itu apa? Tu sudah ada lagi di atas tu. Cakap same energy. Maksudnya, kalau dalam 2S, dalam ni ada satu je orbital. Jadi dia tidak ada kawan dia. Jadi itu je lah orbitalnya. Tapi yang ada wujud degenerate ni biasanya yang P, D dengan F. PDF saja yang ada. Sebab apa? Kalau P dia ada 3 bilik saya bilang kan. Jadi 3 bilik ni sama energi. Kalau D pula dia ada 5 bilik. 5 bilik ini sama energi. Boleh faham? Okay? Okay, sir. Jadi bila kita isi P ni, P ni semua ni sama energi. Jadi mau isi yang mana satu dulu? Cerita dia isilah mana-mana. Tetapi syarat dia, yang kena isi ada dia bilang mesti isi single-single dulu dia bilang, dan spin dia mesti sama. Tidak boleh
terbalik. Jadi sebelum kita pairing up, jadi mari kita tengok. So yang pertama ni dia sudah bagi contoh, okey ini sudah settle lah, tiada masalah. Okey ini betul. So apa dia isi? 1, 2, 3, 4. Begitu dia isi. Okey good. Yang tidak boleh kalau 1, 2, 3, 4 tidak boleh. Jadi kalau ada 3 elektron, macam mana kita mau isi? Katakan kita ada 2p3. So how do you fill up of this electron? 1. And then 2. Di mana elektron ketiga? Di belakang. Di belakang. Okey, kalau begini. Boleh? Tidak. Tidak. Tapi single-single juga? Tapi Tapi dia kan same spin. Ya, dia mesti, itu kena ingat, kena same spin. Student selalu lupa bahagian ini. Single tu bukan single sembarangan single, mesti same spin dulu baru boleh baru boleh dia ni tukar. Enggak boleh dari sudah ngam-ngam atas semua tiba-tiba ke bawah satu, enggak boleh. Mesti macam ni. Ini boleh. Okey. Tapi kalau begini, ting 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 2p dia start dengan bawah, 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 bawah. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Sebab tiada syarat bilang mesti pergi atas. Syaratnya adalah single same spin. Boleh ya? Tiada rule yang tentang di sini. Okey, jadi sama juga dengan 3D. Katakan ini ada 7 elektron dia mau isi ya, 7 elektron dia isi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pairing. Anda boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, salah. Okey. Alright. Move on ke seterusnya. Boleh saya move on? Atau Boleh. ada mau tanya di sini? Boleh, boleh sir. Okay. Soalan tengok soalan ni. Okey. Ini semua sudah dibincang dalam video, saya tidak akan bincang lagi. Okey. Ini juga sudah dibincang dalam video. Tidak akan bincang yang ini. Yang ini pun sudah. Ada soalan ke ini? Yang ini? Try this one, try this two. Kalau ada bagi tahu, tanya siap-siap sebelum saya pergi soalan test yourself. Ada soalan di sini? Tiada sir. Tiada sir. Tiada. Oh, by the way ini kita boleh simplify. Kita boleh simplify dia kepada ini. Okay. We can simplify this into apa yang ada macam ni. Ini sama dengan electronic configuration untuk apa ni kita panggil noble gas. Kita boleh simplify lah. Okay. Itu just info. Adakah wajib simplify? Tidak wajib. Cuma kena faham lah boleh. Okay, kalau dia ada lebih daripada 18 elektron, di sinilah timbul ni. Saya sudah bagi tahu siap-siap tadi. Awal-awal sudah bagi tahu kena isi 4S dulu sebelum isi 3D. Ni. Itu je lah. Okay, prinsip lain masih sama. Okey, mari kita terus. Okey, kalau ions, macam mana pun tips dia adalah asal ions isi dulu, buat dulu yang atom punya. Sebelum kamu buat yang ion punya. Sebab daripada atom tu baru kamu tahu sama ada mau remove ataupun mau tambah di mana. You want to add or you want to remove dari dekat mana. So you will know berdasarkan yang atom itu. Boleh ya? Dan tips paling penting adalah Nina, kalau mau isi, bila mau isi elektron, isi 4S dulu. Okay. Dan kalau mau remove pun, remove daripada 4S dulu Nina. Remove 4S dulu. Remove elektron daripada 4S dulu sebelum 3D. Sebab elektron dekat 4S lebih tinggi energi dia. Itu cerita dia. Okay. Do you get it? Sir, Ya, silakan. kalau lukis terus, tulis terus dalam bentuk itu ion. Ion. Ya. Salah kah? Okay. Salah kah? Okay. Jawapannya tidak salah, tetapi kena faham. Bila kita terus dalam ion ya. Okay, mari kita tengok. Katalah saya ambil contoh apa ni Nina? Mn. Kita akan ada terbuka ruang untuk buat kesilapan. Tengok Mn. Mn 25 proton by the way. Mn tu
2 plus ya, katakan Mn2 plus. Okay. Kita buat terus shortcut. Mn2 plus. Okay, dia punya proton number 25. So, berapa elektron kita mau isi? Can you tell me? 25. 25 itu yang atom. Kalau dia bilang mau buat ion terus, berapa? 23, sir. Okay, so kita ada 23 elektron kita mau isi. So, kita ada 23 elektron. So, kita buat dalam platform dia. 1s, 2s, 2p. Lepas 3s, apa? 3p. 3D, Lepas tu 4S, 4s. Lepas tu 3D, okay, 3D. Okay. Okay, so sekarang kita pun isi 1, 2, settle. 3, 4, settle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Betul? 23? Betul kah? betul, sir. Okay. 23, confirm 23. So, jawapan ini sebenarnya salah. Kenapa? The real one, kalau kita buat betul-betul, proses dia, kita buat dengan Mn dulu. Mn yang biasa dulu, ada 25 elektron. Yang atom. So, I'm just copy this, semua ini. Alah, tak buatlah. Sekejap. Okay, so kita pun buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Betul? 25 elektron. So, kalau ikut the real process, the real process is kamu kena remove elektron daripada mana dulu? Okay, sorry. Kalau ikut the real process, kita mau jadi Mn2 plus. That means kamu mau buat apa? Kamu akan remove, betul? Remove berapa elektron, guys? 2. Okay, so remove 2 electrons. So, bila kita remove 2 electrons, persoalannya, okay, saya salin balik semua ini. This is your atom configuration. Okay, mau remove dari mana? 4S. 4S Lalu, ada berapa 4s punya elektron? 1, 2. Kita memang remove 2 saja kan ngam-ngam kan? So, kita pun remove 4s. 1, 2. Habis. Now, compare. Compare atas ni, yang kamu buat direct terus ion dia, dengan yang bawah ni yang kamu buat ikut proses yang betul. Sama kah? Tidak. Tidak. So, ini betul. Yang atas ni saya bilang salah. Okay, pakai pen merah. Salah. Betul. That's why tidak boleh skip. Sebaiknya jangan skip. Jangan di skip, ah. Boleh? Okay, sir. Okay, good question actually. That's a very good question. So, jangan skip buat atom dulu. Walaupun agak leceh, tapi buatlah atom dulu. Then you know. Buat tu kena faham lah. Lepas buat tu kamu kena faham apa yang seterusnya. Mau remove kah, mau tambah kah? Macam tu. Okay. And of course, okay. Untuk buat ayat ni, kamu kena baca soalan lah. Soalan mau yang ini kita panggil sebagai orbital diagram ya. By the way, orbital diagram. Kamu jangan keliru bila soalan cakap sketch orbital, itu lukis yang orbital punya shape, sketch. Kalau yang ini orbital diagram nama dia. Okay, saya tulis dulu. Ini adalah orbital diagram. Okay. Ada dua cara mau tuliskan susunan elektron configuration, ada dua cara. Either you use orbital diagram atau satu lagi electronic configuration yang menggunakan SPDF. SPDF notation. Kalau SPDF notation, kita pun teruslah lihat begini. 1s2, lepas tu, coba boleh sambung.
Nina. 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6. Oh, tinggal ya tadi ini. Sorry. Oke, 3p6, sorry. Jajah. 3d5, Buruk pula ini, apa? Ting. Oke. Apa dia? Sorry. 3d5, 3p6, 3d5. Betul. Oke. Alright. So, kita pergi test yourself. Write electronic configuration in SPDF notation of the following atoms or ions. So, kita ada Ca. Pertama sekali kita ada kalsium. Kalsium ada berapa dia punya itu? Kalsium berapa guys? 20 kan? 20. 20, yes. So, okay. Macam mana susun 20? Okay, mau pakai terus SPDF kah? Kau buat orbital diagram dulu sebelum transform pergi SPDF. Bergantunglah. Okay. Mari kita tengok. Siapa mau try ni? Ada yang mau try? Tell me. Hello? Saya sih. Hello? Kamu Saya try boleh kasih. Boleh. Okay. Kalsium. Ada 20. 20 proton number dia, so ada 20 elektron juga. So susunan dia. 1s. Mau buat platform ke dulu? Kamu buat apa? Platform dulu. Okay, 1s. Lepas tu, okay, saya buatkan lah. 2s. 2p. 3s. 3p. Cukupkah? 4s. Kita buat jalan sampai 3D semua. Siapa? Kita copy ni supaya semua ada. Alright. Siapa? Copy. 2. Okay. 3. Okay. 4. 5. Okay. Okay, siapa? Oh, dapatlah. Okay. Ya. Sebutkan. Okey, lepas tu kalau saya lah saya isi satu elektron di setiap platform tu. Oh, macam ni? Ya. Spin dia sama. Begini? Iya. Oh. Bolehkah begitu? Kamu isi begini semua dulu? Isi Kalau dulu. Bolehkah begitu? Ya. Kenapa ya, Dina? So, mau isi dulu each energy. Ya, kalau kamu buat begini, Eldre, okay. Ini seakan-akan kamu cakap kita masih single-single dulu bilang baru ini. Nggak boleh. Hukum Hans rule tadi hanya terpakai this rule only terpakai kalau mau isi degenerate orbital yang sama energi yang macam ini saja. Kalau kita dari awal mau isi, alright? Dari awal kita mau isi, kita kena penuhkan dulu satu ni, baru move pergi satu ni, baru move pergi satu ni. Oh, sini bukan satu, ada 3. Jadi barulah kita pakai rule tadi. Oh, barulah boleh isi satu-satu dulu. Barulah pairing-pairing. Begitu. Oke. Kalau kamu terus buat dari sini single, terus sini single, kamu melanggar satu hukum. Hukum apa yang kita langgar di situ? What is the law? Aufbau, betul. Kita dalam melanggar Aufbau principle. Saat kita tidak ikut dia punya energy level. Kita kena complete satu energi baru pergi satu energi. Reason kenapa di sini tadi itu pakai single-single sebab dia sama energi Nina. Gitu. Oke? Alright. So, sekali lagi Eldre sini akan ada di 1. P dulu. Baru move pergi yang kedua. P lagi. Baru move pergi yang ke seterusnya. So, sekarang sudah ada 4, Eldre, sambung. Di sini. 2. Oke, di mana yang seterusnya? Dia P. Dia P?
Nggak boleh. Enggak. Itu satu-satu dulu. Ini satu-satu dulu. Kenapa nih kena satu-satu? Nggak boleh pair? Sebab dia mesti ikut Rule siapa yang cakap begitu? Hans rule. Hans rule. Betul. So barulah pairing dia. Oke, so sekarang ada 10 sudah. Lepas tu? 3S. Field 3S. to elect. 10. 11. Lepas tu? Yang ke-12 di mana? Tempat yang sama. Platform yang sama. Yes, pairingkan dia kan. Oke, Yeah. so sekarang ada 12 sudah. Lepas tu? 13. 3P buat satu-satu dulu, lepas tu pay. Alright, betul. So kasih penuh ni. Berapa sudah ni? 18. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 sudah. Ada 2 lagi. Di mana? 4S. 4S. Satu lagi di mana? Last. Platform yang sama. Platform yang sama. Pairing. Okay. So, settle. So, ini tidak payah tulis pun tidak apa. Boleh padam lah. Okay. Jadi, yang lengkapnya kalau kita membuat, tapi soalan mau dalam SPDF notation. Jadi, kamu kena tulis SPDF notation. Yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, so 3P 6, 6, 4S2. 4S2. Okay. Sir, Ya, kalau saya kasih macam apa nama saya tahu dia ni. tu? Boleh kan Singkat. kau buat begini? Saya Begini kan? guna Gitu Ya. kah? saya guna MG. Boleh kah begini? Kasih singkat kejap. Kejap. Sebelum kita cerita pasal singkat tu, simplify. Boleh kah begini? Bolehkah? Boleh. Boleh. Yang lain? Bolehkah begitu? Tidak. Tidak. Apa masalah dia? Kenapa tidak boleh? Kenapa yang di bawah boleh, yang di atas tidak boleh? Kurang. Sebab tu orbital diagram. Yes, betul. Elvisia. Ini orbital diagram. Jangan dikata orbital diagram tu ada lagi ni. Dia jadi redundant. Sudah ada 2, ada lagi 2 di sini. Ada 2, ada lagi 2 di sini. Ada 6, ada lagi 6 di sini. Ada 2, ada lagi. Ada. Apa ini? Tidak boleh. Alright. So, tidak boleh begitu. Jadi mau pilih. Ini adalah orbital diagram saja. Okay. Dan yang ini adalah SPDF notation saja. Okay. Soalan mau SPDF notation, ini yang kita bagi. Okay. Boleh? Okay. Itu clear? Okay, Aldri, apa tadi Aldri? Kita mau simplify. Simplify macam mana Aldri? Saya mana kasih terang Ini, saya faham nih. Jap. Ini sama dengan MG kamu cakapkan, begitu kah? Ke apa? Sampai sini kah yang MG? MG itu dari Sampai sini? 1S sampai 3S. MG ada 12. Sampai sini? 2, 4, 10, 12. Sampai sini? MG. Yes. Tidak boleh. Simplify itu hanya boleh untuk mana sudah? Simplify hanya untuk ini saja. Kita boleh pakai untuk elemen unsur 18 saja. Grup 18. Yang boleh simplify. Jadi kalau kamu simplify yang tadi, okay, mari kita tengok dia. Di sini adalah helium. Sampai di sini lengkap 2 shell, 1s, 2s, 2p ini adalah neon. Kalau lengkap sampai 3 itu adalah argon. Jadi sampai sini argon sudah. Jadi kamu boleh buat, kamu boleh tulis kalau mau simplify AR bracket, ini adalah AR. Barulah sambung 4s2 pun boleh. Itu yang simplified lah. Tapi saya tidak cadangkan selagi soalan tidak minta simplify, jangan bagi simplify lah.
Bagi yang full. Bagi yang full. So yang ini yang kamu kena buat. Boleh Aldri? Okay, boleh sir. Thank you sir. Okay. Alright. Bagus. Okay. Alright. Okay, kita move on ke soalan seterusnya. Banyak soalan. Okay. Yes, sekejap. Tapi sini lah. Okay. Now, phosphorus. Phosphorus 15 kan guys? Ya, sir. Okay, so next. Siapa mau buat? Argon 18. Aluminium 13. Klorin 17. Okay. Siapa? Me, sir. Okay, Ervin. Okay. Isi di 1S dulu. Okay. Okay, kalau kamu terus baca aja boleh? Oh, boleh. Ha. 1S2, Okay, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 2S2, 3P3. 3P3. Okay. Settle. Okay. Ataupun kita boleh buat, bukan kita boleh buat, yang dia mau adalah 1S2, kamu cakap 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Very good. Okay. Okay, Arvin, very good. Okay, next, argon. Siapa argon? Nazifa, mau try? Mau. Okay. Mau. Okay, Nazifa. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6. 3P6. Very good. Argon adalah kumpulan 18 kan? So ngam-ngam penuh. Alright. Thank you, Nas. Okay. Next. Ion. Aluminium ion, Al3+. Tapi aluminium ni ada sudah di sini kan? Boleh kan dapat ya ni? Kita skip terus, boleh? Ini sudah ada. Bolehkah guys? Boleh. Okay, kita jimat masa. So ini sudah, dapat ya bincang. Chloride ion, adakah sudah chloride ion? Pun ada sudah. Kenapa bos tanya lagi ni kan? Ada sudah ni. Chloride ion ni nah. Okay, so asalnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Okay, 3P5, 17 elektron. Jadi untuk jadi Cl- maksudnya dia kena tambah 1 elektron. Jadi mau tambah di mana? Tambah dekat yang hujung sekali 3P. Boleh? Jadi dua ni kita skip. Sudah bincang. Kita pergi test yourself tu boleh? Ya. Saya Alright, ada question silakan, sir, for yang chloride Okay. tu. Bolehkah kita simplifykan dia punya that one is 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3D6 kan? Okay. Bolehkah kita like simplify into argon? Okay, kejap Okay, good question juga lah. Okay. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ini 3P6. Salah. Ini sampai 2P6 ya kan? Chloride, Ya, kalau yang ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 kan? Okay, ini yang full kan? Okay, soalan kamu adalah boleh kita simplify ini kepada AR saja begitu? Ya sir. Kalau dalam masa yang sama, maksudnya ini kita simplify kepada neon lah kan maksudnya kan? Jawapannya boleh. Kalau soalan minta simplified version, tapi saya tidak galakkan ya. Saya tidak galakkan sebab biasanya kalau kita dibagi dibagi soalan, soalan akan expect kita bagi yang full seperti ini. So better bagi yang full. Tapi kamu kena faham, kalau soalan bagi dalam bentuk macam ni, kamu kena faham lah ini merujuk kepada ini. Ini merujuk kepada yang begini. Boleh guys? Boleh Fin? Boleh sir. Okay, thank you sir. So kita galakkan pakai yang full version. Okay, very good. Okay, now test yourself too. Element M, element M has 15 protons. Write the electronic configuration M3-. Saya mau tengok jawapan. Atau saya mau share jawapan dengan saya.
Hello. Siapa mau share jawapan? Mau panggil nama lagi? Okay, Ida. Ida mau send kah? Mau bercakap kah? Mau share video? Ida Azarina. Okay, boleh? Send je. Di WhatsApp kah, Telegram kah, di mana-mana yang cepat. Kita share terus. Kita tinggal jawapan kawan kamu. And dalam masa yang sama kita ada yang A tu. Test of 3 dengan A dan B tu. Okay. Titanium. Okay, sudah dapat. Saya rasa sudah dapat satu message baru. Okay. Okay, mari kita tengok siapa yang kena. Okay, tinggal jawapan kawan kamu. Tadang. Sorry. Saya crop dulu. Okey, ini jawapan kawan kamu. Okey. Boleh nampakkah semua? M3 minus. Okey, so dia buat dulu M. Okey, 15 proton, so 1s2, 2s2, 2p6, 2s. Okey, betul. So mau jadi M3 minus tambah 3 elektron, very good. Jadi 3 tu dia tambah di sini hujung. Betul. Very good. Boleh. Itulah jawapannya. Okay. Ida. Very good. Ada soalan guys di situ? Boleh saya move on ke soalan 3? Test yourself 3. Boleh, sir. Alright. Test yourself 3. Ya, tuah. Boleh pilih salah satu itu kan. Cara boleh buat dalam orbital diagram juga. Boleh ya. Okay. Good call. Okay, begini. Soalan ni dia cakap write electronic configuration saja kan. Dia tidak cakap mau SPDF, macam yang tadi dia mau specific SPDF notation. Tapi yang ini dia tidak cakap mau SPDF ataupun mau orbital diagram. Jadi tiada masalah membuat yang mana. Okay? Okay, sir. Thank you. Alright. Very good. Jadi kalau yang bentuk orbital diagram kita akan dapat seperti inilah. 1s, 2s, 2p, 3s dan 3p. So sepanjang kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, ini yang asal 15. Jadilah dia 16, 17, 18. Okay, so this is the orbital diagram. Okay. Alright, so very good. Kita move on ke soalan seterusnya. Ada typo di sini ya. Draw the orbital diagram. Ini mau demo orbital diagram bukan demo SPDF notation. Draw the orbital diagram of the electronic configuration of titanium SC. Titanium tapi SC. Aduh, kejap. Kejap. 21 proton number ni siapa sebenarnya? Titanium ke SC? SC, sir. Kan? Sebenarnya kan itu SC kan? Okay, tukar soalan ya, bukan titanium ya. Apa SC sebenarnya stands for apa? Kamu tahu? Yes, scandium. C-A-N-D-I-U-M. Scandium. Alright. So, mari kita tengok SC. Okay, siapa mau share jawapan? Anybody?
Mau present jawapan pun boleh, mau send gambar pun boleh, mau bercakap saja pun boleh. Bagi saya arahan. Bagi saya guide. Yuhu. Dan cengkerik pun berbunyi. Mau panggil nama ke ni? Aduh, kamu ni. Nur Aidillah. Ada ke orang hantar? Aidillah. Aidillah, tiada. Ayo, tiada kah? Saya try, sir. Okay, Fatimah. Nurul. Okay. Nurul mau bercakap atau mau share video? Cakap je, sir. Okay, cakap. Okay, so dia mau orbital diagram. So apa kita buat mula-mula, Nurul? Kita buat platform. Platform. Okay, bagi tahu saya platform apa mau lukis dulu? 1S. 1S and then 2S. 2S. 2P. 2P. 3S. 3S. 3P. 3P. 4S. 3D. 4S and then 3D. Okay. Okay, isi. How do you isi? Kita isikan. Mana? Hah? Sorry. 1S. 1S. Okay, 1 and then Pair. pair. 2S pair. 2S pair and then 2P pair 3-3. okay, single dulu and then baru pairing dia. So sekarang sudah ada 10, okay. 11. Saya buat nih, kalau ada salah begitu, kalau salah. Okay. Okay, so far okay? Okay, and 3D 1. Jadi 1. Betul kan nih? Semua okay? Dekat 3P, sir. Dekat 3P kenapa? Hanya Okay, ada something wrong kan? Dah boleh kan begini? Okay. Saja. Check. Okay. Betul. So ini adalah Z21 punya. 21 proton, 21 elektron lah kan? Okay. So settle A. So teruskan Fatimah. B. Macam mana B? So dia suruh buat SPDF notation. Okay. SPDF notation. Okay, 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. 3P6. 4S2. 4S2. 3D. 1. 1. Okay. So ini adalah untuk, this is for, this is, ini adalah untuk dia punya atom, SC sahaja. Sekarang macam mana kalau dia jadi SC3 plus ion? Mau remove dari mana? 4S dengan 3D. 4S dengan 3D. Jadi yang tinggal adalah 1S2, ya. 2S2, 2P6, 3. Jangan lagi sangat. Sekejap. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. habis. Ya. Okay, very good. So yes. Okay, this 3. Okay. Tidak ada masalah di sini? Boleh faham guys? Boleh, sir. Boleh. Okay. Yes, sir. Saya ada soalan. Nina. Okay, saya sudah bagi tutorial kan? Tutorial chapter 5 kan. Jadi hari ini kita akan terus bincang dia punya MCQ. Jadi kita ada 15 soalan saja. Jadi kita boleh siapkan ya dalam masa 15 minit boleh. Okay. So let's start with number 1. Electronic configuration, okay.
of copper atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 3d10, 4s1. Okay, dia kasi terbalik, tidak ada masalah. Determine the number of electron in copper atom at its ground state if the azimuthal quantum number L is 0. Dia cakap azimuthal dia sama dengan 0. L dia. Bila dia cakap berapakah bilangan elektron? Dia tanya berapakah bilangan elektron? Ground state itu maksudnya atom lah yang biasa. L dia sama dengan 0. Okay, berapa guys? Kira yang S kah, Sir? Yes, betul. L sama dengan 0 bermaksud dia punya shape mestilah S. Yang mana S? Tengok yang betul-betul. Mana S? 1S, 2S, 3S, 4S. Itulah yang L sama dengan 0. Okay, jadi, berapa total elektron? 2, 4, 6 dan 7. So, jawapan dia adalah A. Okay. Number 2. Okay. Panggil nama lah. Mau panggil nama. Which of the following orbital represent an electron in 3D orbital? Yang manakah dalam 3D orbital? Okay. Juhaida. Juhaida ada? Yes, sir. Okay, Juhaida. Antara A, B, C dan D, mana yang dalam elektron dalam 3D orbital? Tengok. S, B, D. Okay, saya tanya dulu. A itu dekat mana? A. Apa, sir? Yang A ni. Dekat orbital mana? S. S. Jadi apa nak? Bukan S saja. 3S lah kan? Ya. Okay. 3S. Yang B? 3P. D. 3D? C? 3P. 3P. D? 3D. 3D. Oh, ada dua jawapan 3D. So, mana satu yang betul? B atau D? Tengok betul-betul. Macam betul. Ada satu tu macam betul. Tapi sebenarnya salah. Jawapannya adalah? B. Bola jawapan kamu? Yep. Okay. Jawapannya D. Bukan B. Cuba tengok betul. Kenapa B salah? Sebab M-nya tu -3. Iya, tiba -3. Sini 2 tiba-tiba -3. Apa dia punya ni Juhaida dia cakap? Kalau L sama dengan 2, M boleh berapa saja? Juhaida. Apa sih? Kalau L sama dengan 2, M boleh berapa nilai M yang boleh? Nilai M yang boleh kalau apa? Kalau L sama dengan 2, ni L sama dengan 2. M sama dengan berapa yang boleh? -2, -1, 0, 1, 2. Ya, betul. Jadi sekarang tiba-tiba -3 kan? Jadi that's why B itu tidak boleh. Okay, Juhaida. Ya. Okay. Alright, good. Number 3. The electronic configuration. Ya, Win. Yang D tu kan, dia boleh ke plus minus 1/2? Oh iya, bahkan. Ya pula. Ini pun salah. Ya, mana boleh tiba-tiba begini kan? Dang. Okay. So, jawapan dia yang mana? Jawapan dia E. Soalan bonus. Okay. Apa dia, Miza? Bonus, sir. Boleh apa? Bonus. Yang mana yang boleh?
Bonus dia bilang sir, Oh, bonus. bonus. Oh, bonus. Dia bilang boleh. Ya, ini bonus. Ya, bonus. Betul. Okay, tiada tu ah. So, betul. Thank you, Win. Very good. Ya, betul. Ini tidak boleh juga kan? Yakin ya saya bilang boleh. Okay, number 3. Electronic configuration of sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, which of the following sets of quantum numbers represent one of the electrons in the highest energy level of sulfur? Jawapannya mau panggil. Okay, bukan mau panggil. Kamulah. Sambung terus. Miza, boleh Miza? Miza? Hilang. Ya, sir. Ya. Kejap. Okay. Boleh. Sila. Sementara ya, sebenarnya kalau musim-musim break ni kan mau play lagu, tapi masalahnya kalau play lagu dia saya bukan dah suka play lagu, tapi sampai kita tengah record kan nanti mau antar dalam YouTube. Bila antar dalam YouTube tu bila ada recording lagu sikit saja dia akan terus strike. Dia akan terus bagi warning. Yang tidak best tu. Kalau boleh kita buat tapi tidak boleh record. Tapi ini kita mau record kan untuk kawan-kawan yang ada masalah line. Okay. So Miza, jawapan anda adalah B. Kita tengok jawapan Miza. Okay, kita ada ini. So 1s2, 2s2, 2p6. Okay. Highest energy level ada dekat sini ya guys. Okay. Kalau cakap yang paling highest lagi antara 3s dengan 3p yang paling tinggi adalah ni dekat 3p ni. Situ yang paling tinggi. Okay. Alright. Jadi Okay, 3p. Jadi 3, betul. 3p kan? 3, 1, 0, negatif 1 per 2. Betul. Jawapannya betul. B. Okay, bukan A, bukan C. Alright, very good. Okay, move on. Number 4. 4, 5, 6, 7. Okay, saya kasih keluar 4 soalan ni. Siapa mau try? Electron configuration in scandium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. The order of electron removal in the formation of Sc3 plus ion. Jadi dia bilang kalau mau dapat Sc3 plus ion, susunan mau remove elektron. 3 elektron kita. First of all kamu kena faham kita kena remove 3 elektron. Kita akan remove 3 elektron remove, okay? Remove 3 elektron. Di mana ke elektron pertama, kedua dan ketiga mau remove? Okay. Anybody? Saya rasa. Okay. Farah? C. C. Farah jawab C. Kita tengok. So kita akan remove daripada 4S dulu, betul. 1. Yang kedua 4S juga. Yang ketiga 3D. So 4S, 3D. Very good. Settle. Good job Farah. Okay, number 5. Which of the following does not obey Pauli exclusion principle? Mana yang tidak memenuhi Pauli? Pauli cakap apa? Okay, siapa mau try? C. Ya, Alia C. Kita tengok jawapan Alia C. Sebelum tu Alia, Pauli cakap apa Alia? No two electrons can have same set for quantum numbers. Okay, kenapa jawapan kamu C? Apa yang problem? Sebab dia punya direction. Direction yang mana satu? One direction, two direction? Dekat 2P tu, dua-dua ke atas. Yes, very good Alia. Jawapan dia betul C. Okay, thank you. Okay, number 6. Which quantum number determines the orientation of the orbital? Alah, jawapan senang. Apa jawapannya guys? Number 6. C lagi. C, betul. M ya. M yang menentukan dia punya orientation. Okay. Alright. So, settle. Number 7. Okay. Number 7. The element X and Y are in period 3 of periodic table and have 2 and 5 valence electron respectively. Okay. Maksudnya dia cakap X ada 2 valence electron. Okay. Y ada
5 valence electron dan semuanya dekat period 3. Okay. So soalannya, the most likely formula of the compound form between X and Y is, oh, this is very interesting. Okay. So X ada 2 valence, Y ada 5, period 3. Okay. Jadi kalau dia membuat compound, apakah formulanya? Ada siapa-siapa mau try and explain dengan saya? Ada siapa-siapa? Atau mau saya panggil nama? Panggil nama. Beverly. Okay. Oh, Win mau try? Boleh juga, Sir. Okay, boleh juga. Okay. Kita bagi Win. Okay, apa dia? Okay. X dia ada 2 elektron valence, jadi dia lebih senang untuk menderma. Jadi Menderma. X2 plus. Okay, betul. Dia akan jadi X2 plus. Very good. So Y ada 5 electrons, jadi dia akan terima 3 electrons. So Y 3 minus. Oh, very good. Jadi kalau bergabung, X gabung, maka jadilah dia X3 Y2. X3 Y2. Salah. X3 Y2. Very good, Win. So jawapannya adalah D. Dadu. Dadu. Yes, very good. Very good. Ada semua orang boleh faham tu? Dah payah saya explain lah kan? Faham sudah. Okay. Boleh saya move on pergi soalan seterusnya? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Okay. Number 8. 8, 9, 10, 11. Okay. Element Z has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Nah, kau sampai 4p5. Okay, now. Which of the following? Oh, sekejap. Ini ada di luar silibus kamu nih. Okay. Okay, ini kita simpan dulu lah nih. Okay, ini sepatutnya dekat silibus chapter 6 nih. Sebab dia cakap pasal element is in D block. Kamu belum belajar lagi kan? D block, S block belum lagi kan? So, kita simpan dulu kemudian. Boleh ya? Yang mau pening-pening di sini. Itu chapter seterusnya. Chapter 6. Okay, number 9. What is the possible value of magnetic quantum number of an atomic orbital having quantum number n equal to 5, L equal to 4? Okay, dia tanya berapakah yang possible untuk magnetic. Magnetic adalah M. So, berapakah value M kalau N5, L4? Jawapan anda. Danish, Haikal. Danish? Ya, oke. Ya. Jawapan anda adalah? Berapa? Oke. B. B. Boboy. Maksudnya 1 dan 2. Oke. Oke, kita tengok. So, n equal to 4 maksudnya negative 4 sampailah positive 4 yang boleh. So, boleh. Ini tidak boleh. Oke, betul. Jawapannya adalah B. Very good. Oke. Number 10. In a given set of orbitals of equivalent energy, dalam kurungan degenerate orbitals, okay, alright, electrons tend to occupy the orbital singly first before pairing up. This statement describes, siapa cakap begini? Area Edora. Yes, sir. Jawapannya adalah, siapa yang cakap begini nih? C. Hans, betul. Okay, good. Number 11. The electronic configuration of Y is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Oh, ini pun chapter 6. Dang, kenapa ada di sini nih? Okay, chapter 6 ya guys ini. Okay. Next. Okay, number 12 sampai number 14. Number 12.
Which of the following subshells contain only one orbital? Crystal. Crystal? 12 kan, sir? Ya, 12. Ya, betul. 12. A. A. Kenapa A, Crystal? Sebab dia S. Sebab dia S. Very good. So kalau yang 6p itu ada berapa orbital? 3. 3. Kalau 4D? 5. Kalau 5D? 7. Kenapa tiba-tiba 7? Ini 3 orbital, ini 5 betul. Kalau 5D? 5. 5 lah kan? Sebab dia D juga kan? Okay, Crystal. Thank you. Very good. Number 13. Determine the maximum number of electrons in an atom that can have the following quantum numbers and specify the orbitals in which the electrons would be found. N, L, M dia sudah bagi. Okay, dia bagi di sana. N equal to 4, L equal to 2, M equal to negative 2. Okay. Jadi dia tanya, dia bilang, bagi tahu dia punya apa? Maximum number of electron dengan orbital dia. Okay. Jadi, orbital dia di mana nih? Jawapan Anda. Kita tengok jawapan siapa mau panggilnya. Beverly. Belum panggil Pak Beverly tadi kan. Beverly, are you there? Beverly? Beverly? Yes, sir. Okay. So my answer is B. C. Your answer is C. Mari kita tengok. Why C? My answer is B. What? B, sir. B. C. B. This one? Yeah. Okay. Let's see. So. Okay. So N equal to 4, L equal to 2. So L equal to 2 means dia adalah D. So yes, ini salah, ini P pun salah, ini pun salah. Okay. And then dia cakap, okay, orbital dia of course D. Maximum number of electron. Kenapa jawapan dia 2 instead of 10? Sebab di orbital kan sepatutnya ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 di orbital. Okay, ini kan N equal to 4, so dia adalah 4 di orbital. Why the answer is 2? By the way, ini betul lah. Kenapa jawapan dia 2? Kenapa maximum number of electron dia 2 instead of 10? Beverly. Sebab M dia equals to negative 2. Jadi dia value dia boleh dari negatif 2 sampai 2. Betul. Okay, value dia boleh jadi negatif 2 sampai positif 2 kan? Okay. Yeah. Soalan dia adalah, dia punya maximum number of electron, dia cakap 2 saja, bukan 10. Biasa kan sepatutnya kan kalau negatif 2 sampai 2 ni ada 5 kan? Ni sini. Sepatutnya ada 10 elektron kan? But why? Maximum number of electron dia 2 saja, dia tulis di sini. Bukan instead of 10 dia tulis 2. Why? Memang betul sudah, ada kaitan dengan M ni. Ada siapa-siapa mau tolong Beverly? Ya, Beverly. Anyone? Balkis? Balkis ada Balkis? Ya, sir. Ya. Boleh tolong? Kenapa? Sebab L dia equal to 2. Sebab L dia equal to 2? Ya. Itu D. Itu untuk menunjukkan dia D. Soalan saya sekarang, maximum number of electron dia adalah 2 di sini. Jawapan dia. Instead of 10. Biasa kan 10 sepatutnya. D sepatutnya 10 kan? Kenapa di sini dia bagi 2 saja, bukan 10?
Ada siapa-siapa ada idea? Sebab N dia equal to 4 so. N equal to 4 tu menunjukkan 4D. Di energy level 4. I'm sorry sir, I don't have any idea. It's okay. Kita try. Soalan ni agak susah sebenarnya. Tapi saya mau tanya. Ya Syarifah. Okay Syarifah. Syarifah bercakap apa? Ke kamu tiada mikrofon. Max electron is 2. Kenapa max electron dia 2 Syarifah? Bukannya 10. Okay. Saya rasa saya yang kena explain ni. Okay, begini. Bila di sini, soalan ni sebenarnya memerangkap tau. Maximum number of electron dia adalah 2 saja di sini. Sebab apa? N, L memanglah 4D. 4D memang ada 5. Tapi dia sudah spesifik mau M sama dengan negatif 2. Dalam 5 bilik ni, dia ada yang negatif 2, negatif 1. Kalau kita tengok betul-betul lengkap, ada negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Dia ada bilik tu masing-masing sudah. So katalah, saya label macam tu kan. So ini adalah bilik khas untuk M sama dengan negatif 1. Ini khas bilik negatif 2. Ini bilik kosong, ini. Masing-masing sudah 5 bilik. So bila M sama negatif 2 dia spesifik kepada satu bilik saja. Di sini saja contohnya. Jadi kalau ini aja bilik yang dimaksudkan, satu bilik di situ memanglah 4D tapi dia spesifik M sama dengan negatif 2. Ini aja bilik yang dimaksudkan. Jadi maksimum elektron yang boleh isi dalam satu bilik adalah 2 elektron. That's why jawab di sini 2, bukannya 10. Are we clear? Oh, okay sir. Okay sir. Clear. Yes, Faham sudah, sir. Faham sudah. So, means without the M equal to negative 2, kita boleh assume maximum dia 10. Yes, betul Afika. Kalau contohlah N equal to 4, dia bagi L equal to 2 saja. Ini saya dia bagi maklumat. Maksudnya dia merefer kepada 4D kan. 4D kalau by default memang ada 5 bilik. Jadi kalau bilang 5 bilik, berapa maksimum elektron? 10 lah. Yes, sir. Alright. Okay. This is very tough actually. Soalan yang sangat high level. Okay, number 14. Let's go. Kita ada 3 soalan lagi. Number 14, 2 soalan lagi. Number 14. If an element has the quantum number n equal to 1, L equal to 0, the combination represent, apakah jawapannya? Adrin, jawapannya? Ke depan. Okay. B. B, 1s. Okay. Jawapannya adalah B, 1s. Very good. Okay, last but not least for today. Which of the following is the electronic configuration of an element that forms a negative 2 charge ion? Dia mau ingat faham soalan dia mau apa dia cakap? Mana satu yang adalah untuk elemen yang akan membentuk negative 2 ion. Bukannya ion tu, dia mau yang elemen dulu. Jadi jawapannya yang mana? Jawapannya yang mana? Siapa ya? A, sir. Ya, siapa tu? Ya, Angelus. Apa jawapan dia? A. C. A. Maksudnya A, B, C apa? Bukan. Kejap, saya mau panggil orang lain. Kejap, boleh kah? Saya panggil si Ano. Saya mau panggil si siapa ni? Belum pernah saya panggil dia. Tarmizi. Oh, lama dah panggil Tarmizi. Tarmizi? Ya, sir. Ya, jawapannya? Jawapannya ayat tadi. B. B? Kenapa B? Kalau buang tu 4S kuasa 2. Kalau buang tu 4S dia akan jadi itu. Okay. Tapi dia bilang Tarmizi dia mau negatif 2 Tarmizi, bukan positif 2. Oh. Kalau kita buang, dia akan jadi positif 2 kan? Oh, nah kalau begitu D. Kan D. Jawapannya adalah D. D. Yes. Ya. Sebab ini 4 kena tambah 2 kan? Ya. Kena tambah 2 elektron. So barulah dia jadi negatif 2 ion. Okay, very good. Jawapannya adalah D.
Okay, good. Alright, so that's it. Ada soalan mau tanya before we end the recording dulu? Okay. Ada soalan mau tanya? Okay. Saya end recording dulu. Okay. Sir. Yes, Ervin. Yang ini MCQ ini yang dari tertarik